Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Segala pujian dan kesyukuran kita rafa'kan kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dia yang menjadikan kita dan dia jugalah yang meminjamkan kita beberapa nikmat, sehingga dengan nikmat yang dipinjamkan itu maka terarahlah hati kita kepada perkara-perkara kebaikan. Sehingga dengan rahmat, dengan nikmat yang Allah pinjam kepada kita ni, sehingga jadilah kita orang-orang yang dapat melakukan ibadah dengan mudah. Sehingga jadilah kita dengan nikmat yang Allah pinjamkan itu dapat mengerjakan ibadah dengan selesa. Nikmat ini tidak diketahui bila berakhirnya, tapi yang pasti dia pinjaman, bukan milik kita, bukan Allah bagi pada kita secara kekal, tapi Allah pinjamkan buat beberapa ketika yang tidak diketahui bila berakhirnya. Ada orang Allah bagi separuh daripada umur dia boleh ibadat dalam keadaan tenang, lagi separuh lagi umur dia ibadah juga, bukan tak boleh ibadat, tapi ibadat dalam ketakutan, ibadat dalam keresahan. Berapa ramai umat Islam dalam dunia ni yang tak boleh tutup aurat, yang nak tutup aurat tapi ditegah, dilarang. Maka mereka menutup aurat dalam keadaan berjaga-jaga. Berapa ramai di kalangan orang Islam di seluruh dunia yang boleh berpuasa, tapi nak puasa pun dalam keadaan menyuruk. Nak bangun sahur pun tak boleh buka lampu, tak boleh cucuk lilin, tak boleh pasang pelita, kerana mereka beribadat dalam keadaan takut. Berbeza dengan situasi kita, Allah pinjamkan nikmat pada kita, boleh buat ibadat dengan selesa, boleh buat ibadat dengan tenang. Mudah-mudahan pinjaman Allah Ta'ala ini berkekalan hendaknya, sehinggalah Allah tidak menarik nikmat ini daripada kita, melainkan ketika Allah mencabut, ketika Allah menarik nyawa kita daripada jasad. Atau dalam kata lain, Allah pinjamkan nikmat keselesaan dalam ibadah ini sampai ke hujung nyawa kita, insya-Allah. Menyambung bicara kita dalam perkara-perkara yang mengelokkan ibadat. Kita berbicara kitab Bidayatul Hidayah bukan untuk memastikan, bukan untuk memeriksa sah atau batal ibadat kita, tetapi apa yang dibincangkan adalah untuk memperelokkan ibadah kita. Ibadah yang memang kita dah buat, ibadat yang memang kita dah lama dah buat. Tinggal lagi nak pastikan supaya ibadat yang kita buat ni jadi bekal yang memberi faedah kepada kita. Ada orang buat bekal, tapi bekal tidak menjadi faedah kepada dia, bahkan bekal itu menjadi padah kepada dia. Buat bekal tapi kerana berbekal itu dengan cara yang salah. Orang mengaji, kita pun mengaji, tapi kata Nabi dalam sebuah hadis, Nabi kata rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anuh. Nabi kata berapa ramai orang baca Quran tapi Quran laknat dia. Dia sangka dia baca Quran tu dia dapat ganjaran. Dia sangka bacaan tilawah Quran dia itu nanti jadi bekal untuk dia. Dia sangka dengan dia baca Quran, malam Jumaat dia baca Yasin misalkan, siang Jumaat dia baca Al-Kahfi misalkan, tiap-tiap malam dia baca Al-Mulk misalkan, tiap-tiap pagi dia baca Yasin misalkan. Dia sangka Quran itu nanti jadi teman kepada dia dalam kubur. Tapi akibat tidak berbekal dengan cara yang betul, maka bekal itu tidak memberi faedah, bahkan bekal itu mendatangkan padah kepada dia. Samalah halnya seperti manusia yang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang nak dibawa, tapi persiapan dengan cara yang salah itu mengundang padah. Kita misalkan kita nak bermusafir yang jauh, kalau nak berjalan, nak pergi Langkawi, nak pergi dekat-dekat mungkin 3-4 hari. Kalau kita nak pergi jauh, nak pergi lama, nak pergi haji misalkan, kita nak pergi haji
tengok pada jadual penerbangan kita pergi, jadual penerbangan balik, tengok total 46 hari misalkan, 44 hari contohnya, maknanya sebulan lebih tu. Jadi tentulah bekal yang kita bawa mengikut tempoh lama kita nak berjalan, nak travel tu. Kalau jalan seminggu, kain 3-4 helai cukup lah baju kan. Tapi kalau sebulan, lebih sikit. Kalau dah sebulan sampai 44 hari duduk tanah haram ni, kalau duduk sana nak makan nasi belacan pun tak ada. Bawa lah sikit ikan bilis sekepal, bawa juga belacan sikit, bawa toyu sebotol dalam beg. Ada orang tak boleh makan nasi, tak ada toyu, tak ada kicap, tak boleh makan nasi, bawa juga. Ada orang bawa Maggi sampai tanah haram. Ada orang tak boleh tinggal rokok pun dia bawa. Maknanya dia bawa tu mengikut jumlah berapa lama, berapa hari dia kat sana. Oh, dah duduk sebulan, Maggi mungkin dia bawa 2 kartun ke, rokok 1 kartun ke, ikut keperluan. Jadi kalau kita berbekal, kalau kita sangka kita bawa bekal itu nanti jadi faedah untuk kita di sana, cara berbekal mesti betul. Maksudnya cara nak bersiap. Orang kata kita nak bawa kicap, ada orang bawa kicap dari sini, pasal di sana nak cari kicap payah. Bukan tak ada di Mekah Madinah ada kicap ABC ada sana, tapi pekat. Nak cari jalin, nak cari kicap kipas udang tak jumpa, kena bawa sini. Jadi kalau bawa dari sini, maka dia memerlukan cara yang betul. Tak boleh kita kata nak bawa kicap, betul main letak je, beli di kedai sebotol, selit je celah baju dalam beg. Tak boleh macam tu. Kalau macam tu cara kita berbekal, bekal itu tak memberi faedah pada kita. Bahkan bekal itu mengundang padah. Nanti sampai di airport, bagasi kita orang lempar baling sampai di Jeddah, tu Arab pun lempar, mana dia tahu ada toyu dalam tu, dia baling semacam. Sampai di hotel kita buka nak makan nasi, bukan nasi dapat makan kicap, kain ihram makan kicap. Habis dengan kain baju kita semua dah pecah, orang lempar. Kerana kita berbekal dengan cara yang salah. Nak bawa bekal tapi tak ambil kira semua aspek. Asal bawa aja kita fikir. Asal bawa dah bawa dah. Macam mana bawa? Selit je lah tepi tu, tak boleh. Dia mesti ada cara yang betul. Kalau nak bawa, pastikan bekal itu menjadi faedah kepada kita. Macam mana cara dia? Cara yang betul, kita perlu wrap dengan bubble wrap ke ke kain yang tebal ke. Kemudian ada surat khabar pula selapis, ada kain pula lagi 2 lapis, masuk dalam plastik, ikat kemas-kemas pula. Kalau pecah sekalipun dia tak kena pada baju-baju lain yang kain baju kita semua. Maknanya begitu cara berbekal yang betul. Kita baca Quran bukan sekadar baca. Orang lain baca Yasin malam Jumaat, kita pun baca juga, tapi kita baca cara kita. Tak boleh. Dia baca Quran, solat, kena buat dengan tertib yang betul untuk memastikan dia menjadi bekal yang membawa faedah kepada kita. Orang lain sembahyang witir tiap-tiap malam, kita pun nak buat witir juga. Orang sembahyang duha tiap-tiap pagi, kita pun buat duha juga. Tapi cara kena betul. Nak berbekal ni cara kena betul. Kalau sekadar buat duha je, nama je buat duha, dah duha dah. Macam mana buat duha? Laju sembahyang, tamakninah tak ada, rukuk tak baca tasbih, takbir terus baca Fatihah, iftitah pun tak baca. Maknanya asal buat je. Kalau ditanya dah buat dah duha, dah buat dah 4 rakaat, tapi buat macam mana? Buat dengan tidak cermat, buat dengan tidak memikirkan tentang baik ataupun buruk kualiti sembahyang kita. Mengaji begitu juga. Baca Quran, dah baca dah Quran hari ni, pagi ni dah baca surah Yasin ke belum? Pagi Jumaat dah baca surah Kahfi ke belum? Dah baca dah. Baca macam mana? Baca ikut dan laju. Baca pun berunjul letak Quran atas kaki gitu je. Tidak buat dengan cara ada yang betul. Sepatutnya baca Quran ada wudu, tutup aurat, menghadap kiblat, duduk yang sopan. Quran tu diletakkan tempat yang tinggi. Itu baru cara baca Quran yang menjadi bekal kepada kita. Jadi apa yang Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala bicarakan dalam kitab ini adalah untuk memastikan bekal kita nanti menjadi bekal yang berfaedah. Maka dia sebutkan kepada kita antara adab-adab ketika mengambil wuduk, ketika mengambil air sembahyang,
Antaranya ialah dengan menyertakan beberapa doa sambil kita membasuh anggota yang tertentu. Yang lalu kita baca berkenaan dengan istinsyak, iaitu memasukkan air dalam hidung. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, kemudian ambil pula satu cebok air yang lain untuk engkau masuk ke dalam hidungmu, maka hendaklah engkau beristinsyak, yakni memasukkan air ke dalam hidung 3 kali, dan baca olehmu akan doa Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ini kita dah baca dulu. Kata Imam Ghazali 3 kali, istinsyak tu 3 kali, masuk air dalam hidung 3 kali. Ambil air dengan telapak tangan kita, kuantiti air yang tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak, yang sekira-kiranya memudahkan kita untuk memasukkannya ke dalam hidung. Letak air dalam telapak tangan, dihampirkan telapak tangan tu dengan lubang hidung kita, kemudian dengan perlahan tarik sikit je, tak sampai naik atas pun, masuk sekadar masuk rongga hidung, kemudian terus kita buang 3 kali. Ini namanya istinsyak. 3 kali istinsyak itu sambil kita membaca doa, bukan kita buat tu sambil lewa, bukan buat tu sambil dengan hati yang lalai, tetapi kita melakukan istinsyak tersebut sambil hati kita ingat kepada Allah. Apa doanya? Wahai Allah, ciumkanlah hidungku ini akan bau wangian syurga, sedangkan engkau redha kepadaku. Masa kita sedut air dalam hidung tu, kita minta pada Allah, ya Allah, ni, hidung yang aku basuh, hidung yang aku cuci sekarang ni, mudah-mudahan engkau rezekikan hidung ini untuk mencium bau syurgamu. Bau syurga ni jauh pun dah boleh bau, daripada jarak yang sangat jauh boleh dihidu. Kalau orang yang tak hidu bau syurga, berarti orang itu jauh daripada syurga, sangat jauh. Pasal hidu bau syurga pun tak dapat, maknanya dia berada terlalu jauh daripada syurga. Maka doa yang diminta ketika memasukkan air ke dalam hidung, mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah rezekikan hidung kita dapat mencium bau syurga. Cium bau syurga juga adalah salah satu daripada nikmat syurga, kan? Dengar bunyi dalam syurga, itu pun nikmat. Melihat syurga, itu pun nikmat. Apatah lagi memasukinya, apatah lagi dapat jamah, dapat pegang, dapat rasa segala nikmat yang Allah sediakan dalam syurga. Duduk di luar dapat cium, dapat hidu bau syurga, itu pun satu nikmat. Maka mintalah pada Allah ketika kita basuh hidung itu, ya Allah, mudah-mudahan engkau rezekikan hidung aku ini dapat cium bau syurga dalam keadaan engkau redha padaku. Masa kita cium bau syurga nanti, keadaan kita diredai oleh Allah, yakni Allah sayang, Allah suka, Allah redha pada kita. Kalau andaikan Allah rezeki pada seseorang untuk melihat atau mencium sesuatu haruman di dunia, ada orang kata dia pernah cium bau syurga, ada orang kata dia pernah tengok keadaan gambaran syurga, tapi kita pun tak tahu macam mana. Kita tak pernah tengok, tak pernah. Dan Nabi kata syurga ni, Nabi sifatkan syurga ni sebagai sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas pun di mana-mana hati manusia. Kalau kita pernah tengok, maknanya bukan syurga macam tu. Kalau kita pernah dengar bunyi sesuatu macam bunyi dalam syurga lah, tak. Sebab yang dalam syurga tu sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mana-mana mata sekalipun, dan tak pernah didengar oleh mana-mana telinga sekalipun, bahkan tak pernah terlintas pun dalam mana-mana hati manusia. Kalau kita terlintas, terfikir, terbayang agaknya syurga tu begini-begini, salah. Pasal yang kita terlintas tu tak betul. Nabi dah kata dah, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas pun dalam mana-mana hati manusia. Kalau terlintas, maknanya bukan yang syurga yang sebenar itu lebih baik, lebih indah, lebih cantik daripada apa yang kita bayangkan. Baunya lebih harum, rupanya lebih cantik. Begitu keadaan syurga. Kemudian ketika engkau menghembuskan air dari hidungmu, hendaklah engkau membaca doa Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar
wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari bau busuknya api neraka, dan aku berlindung dari kejahatan tempat kediamanku. Masa buang air, tadi kita sedut, waktu kita buang. Masa kita sedut, kita minta pada Allah supaya kita dapat cium bau syurga. Masa kita buang air tu, keluarkan air daripada hidung kita tu, masa tu kita minta pada Allah supaya kita ni tidak akan tercium bau busuknya neraka. Neraka busuk, tuan-tuan. Neraka tu bukan tempat seksa yang panas saja, tapi juga tempat seksa yang busuk, dan juga tempat seksa yang bau, bunyinya cukup menyeksakan, bunyinya menakutkan. Kita tak nak mendengar sesuatu bunyi yang kita takut. Ada orang tak tengok, dengar pun takut. Dengar pun takut. Dia tak tengok video, ada orang tak berani tengok. Orang tunjuk kat dia, tengok ni orang jatuh bangunan, tengok dia jatuh bersepai, orang kata tunjuk kat dia, dia tak berani tengok. Ada orang tak berani tengok. Dengar pun dia takut, ngeri. Jatuh tu perak bunyi, berkecai kepala, takut. Ada orang dengar pun takut. Dengar jeritan orang terbakar macam mana? Kalau ada orang terperangkap dalam bangunan terbakar, kita dengar dia menjerit dari luar, kita tak boleh masuk. Ketika kita mendengar jeritan tu, bukan semua orang boleh dengar, bukan semua orang sanggup dengar jeritan orang yang terbakar dalam dalam keadaan begitu. Hujung-hujung nyawa dia menjerit tu beberapa saat sebelum nyawa dia berakhir. Jadi keadaan tu, jeritan orang yang terbakar tu tentu menakutkan. Bukan semua orang sanggup dengar, bukan semua orang sanggup melihat keadaan tu. Demikianlah dahsyatnya dalam keadaan dalam neraka. Dalam neraka ni, orang manusia yang dibakar tu bukan 2 orang, bukan 4 orang, bukan 100 orang, bukan 1000 orang, bukan 1 juta orang. Yang meraung, yang menjerit, yang menyesal, yang melolong dan sebagainya cukup ramai. Yang diazab dalam neraka tu satu jumlah yang sangat besar. Jadi tentulah pekikan mereka, laungan mereka itu tentulah sangat ngeri kalau didengar. Kalau dengar jeritan, laungan, suara ahli neraka itu, tentu jeritan itu menakutkan. Lebih-lebih lagi kalau kita melihat keadaan mereka yang diazab itu. Hausnya mereka minum, cuba untuk makan kerana terlalu lapar, kerana diazab siang malam, tak ada rehat, diazab dalam neraka tu tanpa henti. Maka kerana terlalu lapar, terlalu sakit, maka mereka makan apa yang mereka capai dalam neraka itu tak lain melainkan buah neraka yang Allah cerita dalam Quran, buah zakum. Bila makan buah zakum itu lekat pula, berduri. Mana boleh makan buah berduri? Tapi dah tak ada pilihan, itu je yang ada. Dia capai je, dia makan. Pasal terlalu lapar, terlalu sakit dalam neraka, azab keadaan dia tu, dia makan. Bila dia makan, lekat segala duri tu di kerongkong dia. Bila lekat rasa nak minum pula, dalam neraka tak ada minuman. Dalam neraka, tempat yang diazab dengan api dahsyat itu, tak ada minuman melainkan sejenis minuman yang Allah sediakan hanya untuk ahli neraka, yang disebut sebagai hamim. Hamim itu minuman khas untuk penghuni neraka. Jadi dia minum hamim itu. Bila dia minum keadaan hamim, air yang sangat panas itu, bila dia minum air itu, seteguk dia minum, luruh segala isi perut dia, segala apa yang ada dalam tekak dia, perut dia semua luruh kerana terlalu panas. Kalau manusia terkena pada lava ataupun lahar yang keluar daripada gunung berapi itu pun, maka manusia akan melecur seluruh tubuh. Mana boleh minum, pegang sentuh pun tak boleh. Sedangkan hamim itu jauh lebih panas, lebih seksa daripada lava yang keluar daripada gunung berapi itu. Keadaan itu dia sanggup minum. Ini keadaan kedahsyatan ahli neraka. Maka kita minta pada Allah, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bau busuknya api neraka. Neraka tu bau busuk kerana di dalamnya ada nanah, ada segala jenis luka, segala macam busuk yang ada dalam neraka itu tidak dihidu. Maknanya kita minta pada Allah, tak nak hidu, tak nak bau busuknya neraka, ataupun dalam kata lain tak nak dekat pun dengan neraka. Tak bau maknanya tidak singgah, tidak hampir kepada neraka. Kemudian
Kata Imam Ghazali, lepas kita selesai masuk air dalam hidung dan keluarkan air itu, kemudian ambil pula satu cebok air yang lain untuk engkau membasuh muka. Basuh tangan, komo-komo, masuk air dalam hidung, kemudian ambil satu air yang baru untuk membasuh muka. Maka basuhlah mukamu mulai dari tempat yang mula mendatar daripada dahi sampailah ke bahagian ujung hadapan daripada dagu. Ini ukuran yang wajib dibasuh ketika wuduk. Azan. Dalam membicarakan kaifiat ataupun cara membasuh muka, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengingatkan kita di mana kawasan yang seharusnya dibasuh ketika mengambil wuduk. Yang dikatakan kawasan wajah yang perlu dibasuh, yang wajib dibasuh ketika wuduk itu, iaitu kata Imam Ghazali, basuhlah mukamu dari tempat mula mendatar daripada dahi. Manusia ni tak boleh ukur, kita tak boleh ukur kita basuh tu nak mula kawasan mana, tak boleh ukur ikut rambut. Pasal rambut tak sama. Ada orang rambut dia tumbuh rapat sampai dekat dahi. Ada orang rambut dia sampai tengah ni baru ada. Sini luas ni, spotlight dia besar. Jadi rambut dia jauh sikit. Jadi kita tak boleh kata basuh muka ni daripada tempat mula tumbuh rambut. Tak boleh ukur macam tu. Pasal tak sama kan, tumbuh rambut tak sama. Jadi ukuran dia ialah di kawasan yang mula mendatar. Dahi kita ni depan. Dia ada sampai satu kawasan dia lekuk, dia mula melekuk, mendatar, itu kawasan dia. Bukan kira rambut tapi kira lekuk. Kat mana kita lekuk? Kalau sini lurus, sini lekuknya, maka sinilah. Dan biasanya lekuk itulah biasanya kawasan permulaan rambut biasanya. Jadi itu kawasan permulaan yang wajib dibasuh sehinggalah hujung dagu bahagian depan. Dagu dia ada dua bahagian, depan dengan bawah. Bawah pun dagu juga, depan pun dagu juga. Yang wajib basuh dagu depan, hujung dia. Hujung maknanya depan dagu ni sampai ke bawah sekali. Kalau kita lebihkan itu sunat. Yang wajib basuh daripada awal, daripada tempat yang mula lekuk ni sampai ke hujung dagu di bahagian depan. Itu dari segi panjang dia, tinggi dia kan. Dari segi lebar pula, lebarnya itu ialah jarak antara kedua telinga, dua cuping telinga ni, daripada kanan ke kiri. Ini kawasan yang wajib dibasuh. So semua ni lah. Kata Imam Ghazali, sampaikanlah air itu ke tempat tahzif, iaitu tempat yang beradat. Biasanya kaum wanita membuang rambut yang ada di situ. Iaitulah tempat yang ada di antara bahagian atas telinga sampailah ke tepi pelipis. Pelipis tu itu tempat yang tepi dahi. Antara atas telinga sampai ke tepi dahi. Ni kawasan ni daripada sini sampai ke sini, kawasan ni pun bagi kena air. Maknanya ada orang rambut mungkin dia sambung dengan jambang. Ada orang tak sambung, dia putus sideburn dia. Kawasan sideburn ni pun kawasan yang wajib dibasuh lah. Maksudnya wajib dibasuh, wajib sampai air kepada kawasan tersebut. Sideburn, ejen macam mana pun tak tahu. Dia sebut sideburn, ejen macam mana? Sideburn, tepi bakar, betul? SIDEBURN, tak tahu. Dah orang sebut sideburn. Cikgu disiplin dulu cukup sukalah kalau apa pergi sekolah tak gas token ke apa, dia tarik sideburn kan. Tapi macam mana sebut betul-betul pun tak, tapi kawasan ni lah, maklum lah tu. Ada orang dia punya sideburn dia langsung bersambung dengan janggut, jadi jambang. Jadi semua tu wajib dibasuh. Selagi ada bulu yang tumbuh di kawasan yang kita sebutkan tadi tu, kawasan muka, maka semua jenis bulu tersebut perlu dibasuh. Seperti Imam Ghazali kata, sampaikanlah ketika membasuh muka itu ke tempat tumbuh 4 macam bulu, yakni bulu kening, misai, ditulis bulu misai, tapi misai orang tak sebut bulu. Misai lah kan. Bulu kening, bulu misai, bulu mata, bulu azar. Azar tu apa? Azar itu ialah bulu yang tumbuh dari tempat permulaan janggut sampai membetuli kedua telinga. Telinga tempat mula tumbuh janggut. Janggut kita mana? Sini ke. Ada orang tumbuh tinggi.
Maka daripada tempat tumbuh janggut tu sampai ke tempat ni, maknanya Said Ibn labuh lah. Kalau jenis Said Ibn labuh tu Elvis kan Said Ibn bokat tu, dia buat bentuk tu, maknanya kawasan tu wajib basuh lah. Tak kira lah dia nak buat bentuk apa pun, dia nak trim macam mana pun, itu kawasan yang wajib dibasuh. Kawasan bulu, 4 macam bulu yang wajib dibasuh. Ada orang kening tebal, ada orang kening tebal kan, maka kening tebal tu dia perlu cermat lah. Masa basuh tak boleh main lempar-lempar gitu je, dia kena gosok. Sebab kening dia tebal. Jenis kening nipis, ada tak ada tak apalah, sekali lalu insya-Allah air masuk. Misai sama juga misai. Ada orang misai dia masya-Allah, kalau lalat lekat tu lemas lalat kan. Kita pun tengok macam mana dia bernafas. Ada orang tebal misai, maka kalau tebal misai, dia kena pastikan ketika wuduk air sampai ke celah-celah misai tu. Jadi lepas tu sunnahnya Nabi SAW tak pernah simpan misai tebal. Nabi sentiasa andam, yakni nipiskan dan pendekkan misai kemas. Nabi tak simpan misai yang tebal-tebal, memudahkan ketika kita berwuduk. Kalau kening lain lah, kalau kening tebal tak boleh buat apa. Ada orang kening tebal, ada orang kening tebal dan panjang pun dia kat. Panjang, ada orang panjang dia ke tepi, tak panjang tengah ni Allah jadikan cantik. Tak ada orang panjang kening tengah-tengah ni, labu tu mata tak ada. Dia kalau panjang pun ke tepi, panjang ke tepi. Walaupun kening tu dah bertukar ikut warna rambut, wajib juga. Ada orang kening putih, ada orang kening hitam, ada orang janggut putih, ada orang janggut hitam. Warna tak penting, warna apa pun selagi dia merupakan bulu yang tumbuh di kawasan muka, maka wajib membasuhnya. Dan wajib pula menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tipis, dan tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tebal. Kalau janggut nipis, wajib sampaikan air ke tempat tumbuh. Tempat tumbuh maksudnya apa? Dasar dia lah, sampai ke pangkal janggut tu. Janggut ni hujung yang kita pegang ni, hujung pangkal dia yang boleh tumbuh tu kan. Kalau janggut tu nipis, maka pangkalnya wajib dibasahkan. Maknanya kena gosok, ambil air masuk muka tu sampai kat janggut tu, kena gosok sikit supaya pangkal janggut tu basah, kena air. Kalau janggut nipis. Kalau janggut tebal tak wajib. Janggut tebal sekadar lalu aja, tak wajib dia gosok-gosok sampai air tebal. Makna rapat-rapat janggut dia kan. Definisi tebal ataupun nipis itu macam mana nak ukur, macam mana kita nak tentukan, oh awak punya janggut nipis, so awak wajib sampaikan air ketika basuh muka tu, awak kena gosok sampai air tu kena pada semua akar janggut awak tu. Tengok janggut awak tebal, tak wajib. Macam mana kita nak menjustifikasikan tebal atau nipis janggut tu? Kata ulama, apabila janggut itu tidak kelihatan sesuatu objek di belakangnya, maka janggut itu dikira tebal. Sebaliknya, kalau janggut itu boleh dilihat objek yang berada di belakangnya, maka itu dikira nipis lah. So kalau kita sembunyi apa-apa, letak jari lah, misal mudah kan, jari. Kalau jari duduk belakang janggut kita, janggut macam ni, letak jari belakang, nampak ke tidak? Kalau tak nampak, maknanya janggut tebal. Bila janggut tebal, maknanya tak wajib sampaikan air ke celah-celah semua tu. Tapi kalau letak jari, nampak, boleh nampak, kita gerak, nampak jari bergerak belakang janggut tu, maknanya janggut nipis. Jadi janggut yang nipis ni wajib ketika basuh tadi, wajib diselati dan gosok sehingga pangkal janggut itu dibasahi dengan air basuhan wuduk tadi. Kemudian menyelat dengan tangan kita ni, macam kita sikat, menyelati janggut. Ini pun sunnah. Selat bila kita basuh, sapu muka, kemudian kita selat janggut dari depan ataupun daripada belakang pun namakan selat juga, menyelati janggut. Itu pun sunnah ketika berwuduk. Dan baca olehmu ketika membasuh muka itu, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaik wala taswad wala tusawwid wajhi bi dhulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daik. Artinya, ya Allah, putihkanlah mukaku dengan nurmu, dengan cahayamu pada hari yang menjadi putih muka para awliya, yakni para kekasihmu, iaitu pada hari kiamat. Dan janganlah engkau hitamkan wajahku dengan kegelapanmu pada hari yang menjadi hitam muka segala musuh-musuhmu.
Masa kita basuh muka, ini tujuan, ini adab ketika wuduk. Tujuan dia ajarkan kita doa-doa ni supaya kita tidak lalai, supaya kita tak leka masa wuduk tu, supaya kita kekal fokus, supaya kita ingat, kita sedar bahawa kita sedang berwuduk. Kalau tak baca doa ni pun tak salah, wuduk tetap sah, tidak jadi masalah. Kalau tak nak baca doa-doa yang diajarkan pun tak jadi masalah, wuduk tetap sah, asalkan kita basuh betul, asalkan niat kita betul, sah lah. Cuma diajarkan doa-doa tadi, doa basuh muka, doa komo-komo, doa masuk air dalam hidung, segala macam doa ini diajarkan kepada kita, tak lain tak bukan adalah untuk mengekalkan niat itu ataupun khusyuk hati kita itu ketika berwuduk, supaya tak lalai, supaya tak jadi leka, tak jadi bersembang. Nah, kalau kita sibuk dengan doa, tak ada masa nak bersembang. Kalau tidak bersembang, sambil wuduk pun bercakap, walhal makruh tu termasuk perkara yang tak disukai, perkara yang makruh ketika wuduk. Membazir ketika wuduk, bercakap, berborak ketika wuduk, itu perkara yang makruh. Banyak benda nak borak, jumpa kawan tak jumpa, hanya jumpa kat masjid, kat surau je, pagi-pagi jumpa dah. Tanya pula malam tadi berapa kosong, tanya pasal bola tengah wuduk, tak ada kena-mengena. Maknanya masa wuduk, untuk mengekalkan kita punya niat, khusyuk kita itu, diajarkan doa. Apa doa dia? Waktu basuh muka, masa basuh muka, doa dia ialah, ya Allah, aku mohon padamu supaya wajah yang aku basuh ni, wajah yang aku basuh ini agar dia jadi putih pada hari yang engkau putihkan wajah. Di hari kiamat nanti, dalam surah Ali Imran ni diceritakan, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh fa amma alladhina aswaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Dalam surah Ali Imran Allah ceritakan di hari kiamat nanti akan ada wajah yang memutih, ada wajah yang semakin putih, semakin berseri, dan ada juga pada hari kiamat nanti ada juga wajah yang semakin gelap, semakin hitam, semakin kusam, semakin kelam. Ada juga. Maka Allah terangkan, orang yang wajah dia semakin cerah, semakin berseri itu orang yang mendapat rahmat Allah. Dan orang yang wajahnya semakin hitam itu adalah orang-orang yang dapat kemurkaan Allah. Itu tanda dia, tanda. Maka kita minta ketika basuh muka, ketika wuduk itu, kita mohon pada Allah, semoga wajah yang kita basuh ini termasuk di kalangan wajah-wajah yang dibersihkan, yang dikurniakan cahaya, yang menjadi putih pada hari kiamat nanti. Dan janganlah hendaknya wajah kita termasuk di kalangan wajah yang menjadi hitam, menjadi gelap pada hari kiamat nanti. Dan pesan Imam Ghazali lagi, jangan engkau tinggalkan menyelati janggut yang tebal. Sunat tu, sunnah. Jangan tinggal menyelati janggut. Kemudian selesai basuh muka, kemudian basuhlah tanganmu yang kanan dan diikuti pula dengan membasuh tangan yang kiri. Basuhlah tanganmu bersama dengan kedua siku sampai ke tempat pertengahan lenganmu, kerana perhiasan dalam syurga itu nanti akan sampai ke tempat basuhan wuduk. Masa basuh tangan, disunatkan kita basuh yang kanan dulu. Kalau basuh kiri dulu sah wuduk, tapi sunat basuh kanan dulu. Taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang. Kalau basuh serentak pun sah, kerana selagi kita ikut tertib, mesti muka dulu, kemudian baru tangan, kemudian baru kepala, baru kaki, sah. Kaki pun sama, kaki ada dua. Semua anggota yang ada sepasang, semua anggota yang ada dua ni, maka sunat mendahulukan yang kanan, kecuali ketika membasuh telinga. Walaupun telinga tu ada dua, kiri dan kanan, tapi ketika wuduk tidak disunatkan membasuh telinga yang kanan dulu baru kiri, tidak. Bahkan disunatkan untuk membasuhnya dengan serentak. Maknanya basuh secara serentak, bukan kanan dulu baru kiri. Kalau tangan, ya, tangan kanan dulu baru tangan kiri, kan. Kaki kanan dulu baru kaki kiri. Di antara rukun wuduk itu ialah tertib, yakni ikut susunan. Maka siapa yang basuh tak ikut susunan,
basuh tangan dulu, lepas tu baru basuh muka, basuh kaki, tak jadi wuduk. Wuduk tak sah. Walaupun semua anggota dibasuh, tapi kerana tak ikut tertib, tak jadi wuduk. Kalau basuh serentak semua sekali macam mana? Kalau kaki dulu baru tangan baru muka tak boleh lah, pasal tak ikut tertib. Tapi kalau serentak macam mana? Serentak dia upah orang. Dia upah orang. Seorang basuh muka dia, dua orang basuh tangan dia, seorang basuh kepala, seorang basuh kaki, serentak basuhkan dia. Misalkan dia tu sakit ke, dia terlantar ke, ramai orang mate dia, pembantu dia tolong wuduk serentak. Pakat buat serentak. Serentak pun tak sah. Walaupun serentak tu maknanya semua basuh dah sekaligus, tapi tak sah juga, kena ikut juga tertib. Yang sahnya kalau serentak, boleh serentak sah kalau kita tenggelam dalam air. Itu sah. Kalau kita berani dalam sungai menyelam, sambil menyelam tu niat wudu, tu tak apa, pasal kita tenggelam. Kalau duduk atas darat ni basuh serentak tak jadi wudu, tak sah. Kalau nak bagi sah serentak boleh, syaratnya tenggelam, hapus. Tenggelam menyelam. Kalau rumah ada swimming pool tak apa, terjun niat. Orang paling cepat ambil wuduk lah kan, terjun tu niat. Bila tenggelam, itu serentak pun sah. Jadi kata Imam Ghazali, bila kita basuh tangan tu sampai daripada hujung tangan sampai ke siku, tempat apa dia kata, pertengahan lengan sampai kepada siku. Tapi bila kita basuh, lebihkan basuhan itu sampai ke sini bahu, tak sampai bahu lah, lebihkan daripada siku tu. Maknanya kalau kita mampu, ada lebihan, ada kemudahan untuk lebihkan, maka sunat kita melebihkan. Ghurrah muhajjalin, lebihkan daripada basuhan tu. Nabi kata orang di hari kiamat nanti kesan wudu akan bercahaya. Maknanya kalau banyak kawasan yang kita basuh, maka banyaklah cahayanya. Dan perhiasan, kata Imam Ghazali, perhiasan dalam syurga nanti itu diberi mengikut had basuhan wudu. Maknanya kalau basuh setakat siku, sampai siku je lah perhiasan dia. Kalau basuh lebih, perhiasan dia lebih lagi. Perhiasan macam mana tak tahulah. Perhiasan dalam syurga tak sama macam sini. Kalau perhiasan di dunia, kau pakai di tangan, orang panggil gelang. Takkan gelang lah pakai sampai sini kot. Basuh lebih takkan, ini ambil jarum pun tak habis sini kan. Maknanya banyak, perhiasan tu banyak. Begitu keadaannya bila kita membasuh tangan ketika berwuduk, sunat dilebihkan. Kemudian ketika basuh tangan itu, bacalah doa ketika basuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wallahu a'lam. Nanti kita akan tengok doa ke tangan kanan dan tangan kiri. Kanan ada doa dia, kiri pun ada doa yang khusus. Doa-doa ini bukanlah kesempurnaan bagi wudu. Kalau tak baca doa ini pun wuduk sempurna, wuduk telah sah. Hanya saja doa ini diajar untuk memandu hati kita, untuk memastikan kita tidak leka, tidak lalai ketika berwuduk, dan kita kekal fokus niat kita itu berkekalan sepanjang kita mengambil wudu. Wallahu a'lam. Semoga apa yang dibicarakan memberi faedah, manfaat pada kita semua. Ada yang dapat diambil teladan, apa yang dapat dipelajari, dan semoga ibadah kita semakin baik, wuduk kita semakin baik, dan sekaligus solat kita semakin baik. Wallahu a'lam. Yang baik itu dari Allah, segala salah kekurangan itu daripada kelemahan saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.